Okey, bertemu kembali kita. Assalamualaikum, selamat petang. Okey, Assalamualaikum, selamat semua. Okey, hari ini kita akan belajar pasal topik 8. Topik 8 berkaitan dengan too little play can affect child development. Okey, maknanya sekiranya kita bagi main tu terlalu awal, permainan tu terlalu awal, ada kesan baik dan buruk dia terhadap kanak-kanak. Okey. Pertama sekali kita kena faham dia punya kesan, impact. Dia ada positif, negatif. Okey, dia ada positif, negatif dia lah. Apa kebaikan dan keburukan bermain ni. Okey, contoh dia positif, kanak-kanak tu ada kawan baru, dia ada confident untuk berhadapan dengan orang, okey, untuk bercakap dengan orang. Dia confident sebab dia dah biasa. Okey, sekiranya tidak biasa, sebab tu ada kids yang ada masalah dekat tadika. Dia tak nak masuk tadika, dia tak boleh bergaul dengan orang, dia tak boleh, dia nak sorang-sorang je, dia dengan hidup dia dengan diri dia sendiri. So tak boleh kat situ. Okay, so teacher using technology, yes. Okay, teacher sekarang ni kena pakai teknologi. Macam zaman sekarang ni, saya tengok saya pakai YouTube, pakai Zoom, pakai quizzes, pakai Google Classroom. Itu antara teknologi yang diguna dalam pendidikan lah. Tapi untuk bermain ni ada apps-apps yang boleh kita gunakan lah dalam nak main nak buat aktiviti dengan kids tu. Okay, kids with technology dan sebagainya kat rumah kan. Then no knowledge of the parent choose. Okay, ni okay, ni problem zaman sekarang, yang ni masalah dia. Knowledge of the parents. Okay, tak semua parent ada knowledge, pengetahuan. Okay, then dia banyak kekangan dan halangan lah. Macam contoh sebagai parents kan, macam dalam parents to choose and control their kids. Okay, yang ni depan kita mungkin baik, di belakang kita sebaliknya. Okay, yang tu bagi saya normal lah. Sebab kita membesar, karakter tu terbina dengan melalui persekitaran kita, dengan didikan kan. Sekiranya didikan yang betul, so hasilnya yang betul lah. Okay, control the kids ni mainan. Okay, jangan terlalu ikut sangat. Faham tak? Beli benda yang sama kan. So kalau macam dia ada buat benda yang bagus, kita reward. Kita pakai reward. Kita jangan beli, dia minta kita beli, kita jangan ajar macam tu, terlalu mudah. So you need to teach kids to do something and will get something. Okay, seterusnya play deprivation. Okay, kebaikan bermain. Dari segi positif, masa. Dia akan belajar pengurusan masa. Main hanya 2 jam. Seterusnya dia akan belajar. Saya rasa belajar dululah. Kita bagi dia belajar dulu, buat latihan, buat exercise dalam 2-3 pages. Then kita bagi masa sejam atau 2 jam bermain. So dia akan tahu pengurusan masa. Dia tahu bila nak main, bila nak makan, homework, kemas bilik dan sebagainya. Sebab tu saya cakap dengan tadi tu, kita amalkan play and reward. Negatif dia, kalau main game ni kan, dia sendirian, dia dengan dunia dia. Okay, social masalah, tak pandai bersosial dengan orang, bercakap dengan orang tak pandai, tak confident. Okay, buat keputusan. Okay, buat keputusan, tak boleh buat keputusan. Sebab main game, dia hanya buat keputusan game tu je, yes or no, left or right, macam tu kan. Dia tak boleh berfikir secara luar kotak. Okay, sebab dia dengan dunia dia kan. Sebab tu gamer ni lain sikit. Tapi bila dah besar, kalau dia masih lagi dengan minat yang sama, tapi boleh menghasilkan pendapatan, tak salah. Okay, seterusnya kesan dia. Okay, kesan dia pengurusan tekanan. Kesan dia lah daripada play deprivation, tekanan, pengurusan tekanan. Okay, boleh kontrol ke tak boleh kontrol diri sendiri. Nak marah-marah ke, nak mengamuk ke. Kenapa nak mengamuk? Kenapa kids tu nak tunjukkan diri dia, tantrum dan sebagainya? Pertama, kurang kasih sayang kan. Bising, nangis ni sikit dapat game. Okay, main phone, diam sekejap. So dia tekanan. So kids yang macam ni, dia kurang untuk ni lah, tak boleh stres kan, dia tak boleh tekanan. Dia akan tunjuk ni. Kalau awak pernah tengok video kat YouTube pasal depression ni, ada game parents, tak silap saya kat Jepun,
Ada parent tu pecahkan anak dia punya PS4, dia punya mengamuk lain macam. Okey, tapi parent dia buat tak tahu je. Itu salah lah. Awak dah bagi dia PS4, tiba-tiba awak rosakkan PS4 tu, tak apa. Kan dah terlambat. Salah tu. Okay, slow. Okay, anak-anak tu akan jadi slow. Dia blur-blur. Kita cakap dengan dia kan, tak mau macam tu. Itu efek daripada terlalu banyak main. Okay, terlalu banyak mainan. Okay, terlalu banyak dibiarkan dalam dunia dia sendiri. Game lah kan, dia biar, contoh game dia suka game bola, dia rasa dia player bola, tapi tak pun, exercise pun malas, training pun malas, macam mana dia player bola. Tu contoh. Okay, nombor 3, hayal, kurang tumpuan. Okay, yes, kids yang macam ni, kesan dia akan jadi kurang tumpuan lah. Okay, dia hayal dalam dunia dia jadi hero tu. So, jadi contoh Super Mario kan, dia lompat-lompat lah, dia langgar orang tu, dia keluarkan api. So, itu semua akan jadi hayalan lah. Dan kurang tumpuan lah. Dia tak minat. Contoh dalam kelas tu kan, dia cepat hilang tumpuan. Disebabkan itulah, dia game tu kan tak menarik. Bila game kan menarik, ada gambar, ada warna-warni. Macam belajar hitam putih, so tak menarik. Okay, ahli psikologi pula cakap, Peter Gray 2011, interest or competence. Okay, bila kita tengok dia permainan tu, kita tengok apa dia punya keinginan, interest. Contoh bola, so tahu budak ni suka bola, so keinginan dia apa, so dia boleh ke arah mana, kita boleh channelkan dia ke arah mana. Okay, pergi training kan, buat goal selection untuk masuk club ni kan, so dia tahu where to go. Okay, macam contoh game pun sama, game pun boleh pergi jauh sekarang, boleh jadi streamer, boleh jadi gamer kan, pendapatan pun not bad. Okay, make a decision. Okay, make a decision. Okay, buat keputusan, problem solving, self control, follow the rules. Kan, bila main game tu ada kebaikan, ada buruk dia lah. Macam ni boleh jadi yang ni. Dan make a friend, ada baik buruk dia. Dia ada di sini, ada positif dan negatif dia. Okay, sama ada dia boleh ke tak boleh. Macam contoh, ada orang boleh berkawan dengan semua orang, ada orang tak boleh berkawan langsung dengan orang. Dia diri sendirilah, pokok pangkal diri sendiri. Okay, game tak mempengaruhi sangat. Okay, tapi dia boleh memberi kesan. Okay, make a friend, nampak, get along. Okay, maknanya boleh berkawan dengan semua orang. Okay, adil kepada semua orang. Okay, experience joy. Okay, keseronokan. Keseronokan ni yang kids zaman sekarang tak ada. Okay, parent dia bawa balik tempat yang sama. Buatlah pergi tempat yang lain dan benda-benda yang baru. Contoh zoo ke, kolam ke, pergi bercuti kan. Parent-parent sekarang tak buat macam parents dulu. So anak-anak yang zaman sekarang ni, dia ada terkesan kekurangan something, kekurangan kasih sayang atau perhatian. Okay, summary. Okay, untuk too little play can affect child development ni dari segi sosial. Okay, kesan dia sekiranya tidak diberi seusia muda, dia ada masalah untuk bersosial. Tak boleh berkawan dengan orang, tak boleh bergaul dengan orang, bercakap sikit bergaduh kan, dia tak boleh terima pandangan orang, dia je betul. Cuba muhasabah diri balik kan, cermin diri balik, tengok kat cermin, kita ni siapa? Kita ni manusia je, tak ada beza pun kan. Mati kat kubur kat, darah dia warna merah, darah awak pun warna merah juga, tak ada beza. Okay, so turunkan ego awak tu kan, turunkan ego kan. Kanak-kanak tu kita kena ajar ego kan, semua orang ada ego, terutama kanak-kanak lelaki. Turunkan ego. Lelaki dan perempuan ada perbezaan, tapi itulah dari segi development ni, perempuan memang cepat lah. Dari segi sosial ni lah, sosial ni ditekankan kan. Kita tak nak lah kanak-kanak zaman akan datang ada masalah sosial, ada masalah bercakap. Nak apa, minta lah, cakap. Tak faham, tanya. Ni zaman sekarang ada masalah ni, tanya. Tak faham, tanya. Ni tak nak tanya, faham. Okay, pemikiran kanak-kanak yang zaman sekarang ni boleh dibaca. Kanak-kanak zaman sekarang ni ability dia lemah, tak bagus sangat, disebabkan teknologi lah, malah membaca dan sebagainya. Emosi kurang stabil kan, kenapa, desakan hidup, dan itu tak boleh, ini tak boleh, so emosi tu tak stabil. Seterusnya pendidikan lah, dari segi pendidikan dengan ilmu lah. Ilmu tu benda yang baik, kita tahu, kita share kat orang tau. Kita share dengan orang, kita ajar orang, kita akan dapat lebih berbanding apa yang kita faham tu. Okay, dan kontrol lah segala-galanya yang ni. InsyaAllah kids yang akan datang daripada didikan awak semua, InsyaAllah akan lebih baik lah dekat ni.
semua ni, 4 item ni. Dari segi sosial, boleh bercakap, hormat orang tua, kognitif pemikiran dia matang, boleh bercakap dengan bahasa yang baik, emosi dia stabil. Orang marah dia ke apa ke, dia relax je. Okey, maafkan saya. Kan, menerima acceptance, menerima kekurangan diri sendiri. Pendidikan, ilmu ni ingat, ilmu ni kita kena belajar dengan orang. Membaca je pun tak dapat, dengar cakap orang pun ilmu juga. Kan, macam ada hadis tu cakap, kita dengar, kita pergi majlis ilmu, dengar pun dah dapat pahala. Kan, so ilmu yang dimanfaatkan tu kita akan dapat gunakan untuk generasi akan datang lah. So saya harap semua faham dengan topik 8 ni. Dan saya harap semua faham. Dan ada soalan boleh tanya. Sebarang persoalan kita akan buat Q&A dalam Telegram kot, tak silap saya, atau nak Zoom. Tak pasti, tengok channel nanti. Dan selamat buat tutorial 8. Assalamualaikum, terima kasih.